Okey. Okay, jadi siapa yang baru masuk, cuba tengok dekat chat. Boleh nampak tak yang link kehadiran? Link kehadiran. Mana Alisa tadi? Tadi nampak. Alisa boleh dengar cikgu tak? Okey. Alisa kata boleh. Alisa boleh nampak link kehadiran tak? Selamat datang pada Nur Aina Sabrina. Dan selamat datang juga kepada Nurul Sakinah. Oh, betul lah. Siapa yang masuk lewat memang tak boleh nampak link tu. Tak apa, nanti bila dah ramai yang masuk, cikgu akan bagi semula link tu. Selamat datang juga kepada Fatma Nadirah serta Ain Fitriyah. Cikgu akan copy balik link tu nanti. Lagilah bagi ramai masuk tu. Ada. Okey, ayah nak mula kelas dah, Dik. Tutup pintu, Dik. Aduh, bocah kecil. Okey, semua dah nampak ke yang tadi borang kehadiran? Tak apa, cikgu. What happened? Okey, selamat datang kepada Alia Maisarah. Okay, boleh isi borang kehadiran lagi sekali. Okay, jam dah pun menunjukkan pukul 4 petang. Jadi, insyaAllah kita mulakanlah kelas kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berjumpa lagi sekali kita dalam kelas tuition Cikgu Ye. Jadi insyaAllah hari ini kita akan membincangkan satu lagi part di dalam bab 2 tingkatan 4. Tapi yang ni kita lebih menjurus kepada teknik menjawab, yang mana kita akan terus pergi kepada orang kata ni section B dan section C. Sebelum ni kita dah bincang berkenaan dengan section A, paper 1, section A dan juga baru 2 kelas. Betul lah. Section A kita dah buat minggu lepas dan paper 1 kita dah buat minggu yang sebelum tu. Okay, jadi hari ni kita nak masuk kepada lesson yang ketiga. Sepatutnya kita buat semalam, tapi cikgu terpaksa ke KL. Alhamdulillah, cikgu sampai sini pun dah pukul 4.20 petang, patah balik sempat patah balik. Jadi kita ganti hari ini. Terima kasihlah kepada kamu semua yang sempat luangkan masa hari ini untuk kelas ganti kita ni. Jadi marilah kita terus sambung kepada apa yang kita nak bincang. Kertas ni mungkin kamu dah pun orang kata apa? Ada masalah. Kejap ya. Cikgu contoh dia hilang tu maksudnya ada masalah tu. Nak kena buka semula ni. Tunggu sekejap. Siapa yang baru masuk tu boleh isi kehadiran dulu. Mana. Tuition. Ya. Alright. Okey, semua dah sedia belum ni? Dah, cikgu. Alright. Cikgu nak kamu respon sebab apa cikgu pun tak tahu. Cikgu tak nampak kamu, cikgu pun tak tahu sama ada kamu dengar ataupun tidak, ataupun cikgu bercakap sorang-sorang. Itu yang risau tu. Okey, jadi insyaAllah kita terus masuk kepada bahagian B, section B ni. 20 markah. Tengok soalan nombor 9. Macam mana cara nak tulis dalam SPM? Alamak, ada orang nak masuk. Kejap Selamat datang kepada Farhana Safiyah dari SMK Pandan. Okey, soalan nombor 9. Terus je kamu tulis 9. Bagi kita nak jawab soalan ni. Okey, Raja menunjukkan struktur sebuah roket. Apakah prinsip fizik yang diaplikasikan pada roket? Jadi yang ni kita kena tahulah cara nak tulis dia 9A1. Prinsip dia apa? Kalau roket ni dia melibatkan hukum gerakan Newton yang ketiga dan melibatkan momentum. Kena ingat tu. Jadi prinsip yang terlibat ialah prinsip keabadian momentum. Yang mana satu dia terpakai untuk prinsip keabadian momentum, dia ada 3 pelanggaran tu. Pelanggaran ada 2 jenis, pelanggaran kenyal, pelanggaran tak kenyal. Lagi satu adalah letupan. Dia ada 3 tu. Ingat boleh. Kita dah bincang banyak kali yang ni. Kita ada pelanggaran kenyal, pelanggaran tak kenyal, dan satu lagi adalah letupan. Okay, cikgu tak nak terangkan ni lah, panjang sangat, nanti dia akan jadi panjang. Takut tak sempat kita 1 jam ni. Okey, prinsip keabadian momentum ni dia adalah yang kita ambil kepada yang letupan itu, yang mana dia menghasilkan momentum ke hadapan dan dia akan menghasilkan satu lagi momentum ke belakang yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. Itu juga sebenarnya sama dengan prinsip ataupun bukan prinsip, hukum gerakan Newton yang ketiga. Ingatlah, hukum gerakan Newton ketiga dia kata kalau ada satu daya yang bertindak, akan ada satu daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. Kalau hukum Newton yang kedua berkaitan dengan F sama dengan MA, kan, perubahan momentum itu. Dan satu lagi, kalau hukum gerakan Newton yang pertama, dia melibatkan inersia. Okey, kena ingatlah yang tu.
Okey, soalan seterusnya. Yang ni satu markah aja. 9A1. 9A2. Terangkan dalam konteks prinsip keabadian momentum bagaimana roket itu dilancarkan. Tengok markah. Berapa markah? 4 markah. 4 markah. Paling tidak sekurang-kurangnya kamu kena ada 4 poin. Macam tu. Tadi 9A1 ni 9A2 pula. Cikgu disebabkan cikgu macam kecil kan. Cikgu selang 2 baris lah. Kalau kamu nak selang 1 baris pun boleh. Nak selang 2 baris pun okey tak ada masalah. Disebut terangkan. Dia bagi pula jawapan kat sini. Prinsip keabadian momentum bagaimana roket itu dilancarkan. Maka kamu pun tulislah. Buat dalam bentuk poin pun boleh. Tak ada masalah. Dalam bentuk poin lebih baik. Sebab apa? Pemeriksa, kamu memudahkan pemeriksa. Bila memudahkan pemeriksa, insya-Allah lah. Dia mudahlah bagi markah. Okey, mari kita tengok. So, yang pertama, bila disebut terangkan, kamu mesti cerita macam proses. Dia bermula daripada mana? Daripada dalam ni. Sebelum nak menghasilkan gerakan tu, daripada dalam ni ada apa? Dia ada campuran pembakaran semua kan? Jadi kita sebut cecair oksigen dan hidrogen. Okey, bercampur untuk pembakaran. Bercampur untuk pembakaran sempurna. Okey, sempurna. 1 poin. Kalau 4 markah, minimum 4 poin. Tapi cikgu sangat-sangat cadangkan kalau boleh kamu letak 5 ataupun 6. Biar lebih tak apa. Biar lebih tak apa. Sebab apa? Kadang-kadang daripada 4 tu, mungkin kamu hanya boleh dapat 3. Kan? Bila dapat 3, maksud dia nanti rugilah, hilang 1 markah. Kamu tulis je apa yang berkaitan dengan ni. Cecair oksigen dan hidrogen bercampur untuk pembakaran sempurna. Alamak, kejap ada orang nak masuk. Okey, selamat datang pada Khairul Yasir. Terus pergi pada sambungan tadi. Okey, so kita temu. Gas panas. Berkelajuan tinggi. Cikgu tulis salah lah. Okey, berkelajuan tinggi. Dikeluarkan dari exhaust. Dikeluarkan dari exhaust. Apa yang berlaku bila keluar exhaust? Dia akan menghasilkan momentum ke belakang. Gas exhaust menghasilkan momentum ke belakang. Okey, menghasilkan momentum ke belakang. Lagi apa lagi? Lepas tu kita boleh kaitkan. Momentum ke depan. Terhasil. Okey, momentum ke depan terhasil. Lagi apa lagi poin yang kita boleh ataupun momentum ke depan ataupun sebab dia ke belakang lah. Ke depan dengan ke belakang lah. Ataupun ke atas dengan ke bawah. Yang tadi ni kalau kamu nak letak ke bawah, boleh lah sebab dia duduk keadaan berdiri tegak kan. So ke bawah dan menghasilkan momentum ke atas. Momentum ke depan ataupun ke atas terhasil. Lepas tu menggunakan prinsip keabadian momentum. Okey. Jumlah, kamu kaitkan sikit jumlah momentum. Apa prinsip keabadian momentum? Jumlah momentum sebelum pelanggaran ataupun sebelum letupan, sebab kes ni kes letupan, sebelum letupan sama dengan jumlah momentum selepas letupan. Okey, dalam kes ni walaupun dia tidak ada yang sebelum disebabkan ni, tapi itulah prinsip keabadian dia yang sebut macam tu. Okey, boleh ataupun kamu nak tambah lagi, mematuhi hukum apa tadi? Hukum gerakan Newton ketiga. Kamu letak je. Sebab pemeriksa dia ada dalam skema. Sebab dalam skema dia bukan hanya ada 4 poin untuk dapatkan 4 markah ni. Dia ada mungkin 5, mungkin 6 poin.
Okey, jadi kamu tulis, mana tahu yang satu, dua, satu ni betul. Contoh, contoh satu ni dapat markah, dua dapat markah, tiga tak dapat. Tapi mungkin empat ni dapat, lima dapat. Lepas tu enam ni tak dapat. Tak ada masalah lah, kita dah ada. Tapi kalau kita bagi ngam-ngam empat, kemungkinan kita hanya dapat 3 daripada 4. Rugilah. Jadi lebih baik kamu tulis lebih. Alright. Seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Macam biasalah. 9 B. Kan? Tulis cantik-cantik. Kalau kamu guna kertas kajang lagi cantik. Okey, sekarang ni kamu buat latihan guna kertas kajang macam betul-betul nak jawab exam. Okey, Raja 9.2 menunjukkan kejap Ada nak masuk. Okey, selamat datang kepada Anis Syukron. Mari kita sambung. Okey, Raja 9.2 menunjukkan reka bentuk dan spesifikasi bagi 4 enjin jet yang berbeza P, Q, R dan S. Kaji spesifikasi keempat-empat enjin tersebut, terangkan kesesuaian bagi setiap reka bentuk dan spesifikasinya. Tentukan enjin jet yang paling sesuai digunakan sebagai pesawat udara. Beri sebab untuk pilihan kamu. Okey, jadi ni yang ni dulu section C dalam KBSM, sekarang ni KSSM dia masukkan dalam section B, yang mana ini adalah justifikasi, iaitu kamu kena buat pilihan yang mana yang terbaik untuk kita pilih. Okey, berdasarkan pengetahuan kita tentang fizik lah, mesti kita tahu dia punya ciri-ciri, lepas tu kita ada reason kenapa kita nak pilih yang tu. Okey, mari kita tengok satu persatu. Dia bagi 4, P, Q, R dan S. Ya, dia ada 4. Kamu tengok, dia tak bagi tahu pun apa benda yang kamu kena pilih, apa ciri yang kamu kena tengok. Sekarang ni dia hanya bagi gambar rajah dan dia bagi maklumat ataupun label di gambar rajah. Yang tu kamu kena tengok dan kita akan tengok yang mana yang terbaik. 10 markah. 10 markah. Di sini dia kena ada sebab dia minta kita pilih. Bila pilih, last kali kita kena buat satu pilihan. Maka ciri dengan reason kita ada 8 markah. Kita pilih markah yang ke-9 dan justifikasi untuk keseluruhan markah yang ke-10. Okey, mari kita tengok. Yang pertama, dia tulis itu udara masuk bukaan kecil. Okey, udara masuk bukaan kecil. Kat depan ni udara masuk bukaan kecil. Okey, satu lagi udara masuk bukaan besar. Oh, ada kecil, ada besar. Yang bawah ni udara masuk melalui bukaan besar. Oh, ada 2 jenis. Maksudnya kat sini kita tahu dah. Ciri yang pertama ialah udara masuk melalui bukaan. Bukaan dia pecah 2. Kecil ataupun besar. Okey, kita akan pilih yang mana satu. Nak kecil ke nak besar. Okey, yang kedua, bilah titanium, bilah besi. Okey, lagi apa lagi? Bilah besi. Oh, besi, titanium, besi, bilah titanium. 2 jenis juga. Kita ada bilah besi ataupun bilah titanium. Okey, yang mana kita kena pilih? Alright, seterusnya ada lagi. Kebuk pembakaran kecil. Okey, kebuk pembakaran dia kecil. Kebuk pembakaran kecil lagi. Yang bawah ni kebuk pembakaran besar, kebuk pembakaran besar. Oh, kebuk pembakaran ada 2 pula. Besar dan kecil. Kan? Kita dah nak pilih yang mana satu kita nak pilih. Lepas tu pula dia ada lagi. Gas exhaust melalui bukaan besar. Bukaan besar, gas exhaust bukaan besar. Gas exhaust bukaan kecil. Gas exhaust bukaan kecil. Oh, gas exhaust pun ada 2 juga. Bukaan besar dan kecil. Ini peranan kamu untuk pilih yang mana yang terbaik. Tapi daripada banyak-banyak perkara ni dia ada 4. Kita boleh buat dah. Dalam tajuk ni, dalam cara nak jawab untuk 10 markah ni, sangat digalakkan kamu buat table. Apa? Kejap ada nak masuk. Okey, selamat datang kepada Lulu. Selamat datang kepada Lulu daripada SMK Raja Muda Muar tak? Okey. Boleh dengar cikgu ya? Okey, cikgu harap Lulu boleh dengar. Okey, kita buat table. Ada 2 cara table. Alamak, sengit. Tak apalah. Tangan cikgu biasa macam pembaris. Tapi hari ni, tak adalah tangan cikgu memang macam ni. Okey, tak apa. Senang nak kita ni. Okey, Yang pertama, kita letak ciri-ciri. Dan juga yang kedua adalah sebab. Ataupun penerangan. Reason lah. Kenapa kita pilih? Kamu dah biasa jawab ni. Jadi, kamu tahulah. InsyaAllah. Okey, yang pertama, ciri yang pertama kita nak tadi, dia kata ialah apa? Udara masuk melalui bukaan. Maksudnya kita sebut bukaan udara lah. Udara masuk melalui bukaan. Bukaan udara masuk. Bukaan udara masuk. Sebenarnya dia ada 2 cara. Satu 2 kolom, satu lagi 3 kolom.
Kamu prefer yang mana? Nak 3 kolom ke ataupun 2 kolom? Ada berani jawab? Cepat. Ataupun 2 kolom kamu dah biasa tengok, yang 3 kolom belum tengok lagi. Okay, cikgu rasa 2 kolom kamu dah biasa tengok. Cikgu tunjukkan yang 3 kolom Tapi kamu boleh buat pilihan lah mana yang lebih mudah untuk kamu. Okay, cikgu tunjukkan yang 3 kolom. Yang 3 kolom Yang 3 kolom cikgu buat macam ni. Sini cikgu tulis pilihan, yang ni cikgu tulis sebab. Cantik juga siapa yang ni kalau dia nak stick dengan 3 kolom boleh buat macam ni. Yang pertama kita sebut tadi bukaan udara masuk. Pilihan dia nak apa? Dia nak besar ke kecil? Pilihan tu yang kita nak buat ni. Okey, sama ada kalau kita kata masuk biarlah besar tak? Tapi sebelum tu cikgu tanya kamu lah Daripada 4 ciri, cikgu tulis dulu ciri. Yang kedua ialah jenis bilah. Jenis bilah enjin lah bilah enjin. Okay, lepas tu yang ketiga kebuk pembakaran. Okay. Kebuk pembakaran. Kalau kamu tahu dia adalah saiz, boleh juga kamu nak tulis saiz kebuk pembakaran, tak ada masalah Ataupun terus tulis kebuk pembakaran, tak ada masalah. Yang tadi cikgu tambah jenis kan. Yang ni pun kalau cikgu nak tambah dia punya apa benda kebuk pembakaran ni, saiz lah sebab besar kecil kan. Cikgu sebut saiz kebuk pembakaran pun boleh. Kalau tak kamu tulis kebuk pembakaran saja pun okey, tak ada masalah. Dan yang keempat adalah bukaan exhaust. Bukaan exhaust. Bukaan gas exhaust. Okey, dia ada 4 ciri. Kita dah nampak 4 ciri. Kalau cikgu tanya kamu lah, cikgu kena tanya seorang lah. Cikgu nak tanya siapa ni? Cikgu nak tanya Lulu. Lulu baru masuk kan? Lulu. Kalau kamu lah tapi kamu tak tengok cikgu sebut tadi kan. Kamu daripada 4 ciri ni, ciri mana yang kamu rasa paling yakin sekali kalau kamu pilih memang betul? Adakah bukaan masuk, udara masuk, jenis bilah, kebuk pembakaran ataupun bukaan gas exhaust? Ada tak Lulu ni? Atau siapa nak jawab? Tak kisahlah. Mungkin Lulu dia punya mic dia rosak. Dia nak pilih yang mana satu? Ciri yang dia pilih. Aku memang yakin betul ni. Cepat. Sama macam soalan nombor 8 sebelum ni kita bincang. Bukaan udara masuk. Okey. Kamu nak pilih yang mana? Bukaan udara masuk besar. Okey. Nampak? Kamu kalau pilih besar bermaksud yang P ni, P bukaan udara masuk kecil. Maka kamu akan pangkah dah P. Tak tengok dah P. P bukan pilihan kamu dah. Q pun bukan sebab dia kecil juga. So sekarang ni pilihan kamu hanya tinggal R dengan S. Okay, thank you. Okay, sekarang ni ciri yang pertama kamu dah stick dah. Dia bukaan udara masuk. Okay, sekarang ni kamu tengok antara dua ni pula. Ciri yang kedua ialah yang lain. 3 lagi. At least kamu dapat 2 ciri yang kamu confident. InsyaAllah pilihan kamu mungkin betul. Okay, siapa yang nak pilih lagi selain daripada bukaan udara masuk? Nak jenis bilah ke, saiz kebuk pembakaran ke, ataupun bukaan gas exhaust? Cepat. Kan cikgu bagi nama, cepat. Siapa buat ni? Salah tak apa, kita belajar kan, tak ada masalah. Bilah titanium. Okey, kamu nak bilah, jenis bilah, kamu nak titanium ya? Okey, very good. Jadi, kita ada kan 2 jenis kan, besi dengan titanium. Maka, yang mana besi kita terpaksa pangkah. Tadi dah tinggal 2 dah. Maka sekarang ni, R ni adalah besi. Pangkah, maka R juga akan automatik terkeluar daripada pilihan kita. Last kali yang kita tinggal hanyalah S ni. Inilah pilihan terakhir kita dan ini benda lah. Inilah yang akan kita ceritakan dalam kita punya table ni. Semua kita akan cerita berdasarkan ciri ni. Bukan kamu cerita semua PQRS. No. Buang masa, buang dakwat saja. Jadi sekarang ni kita dah tahu. Kita pilih S. Kita confident. Ini memang betul-betul kita punya yakin. Jawapan tak semestinya betul kan. Tapi kamu yakin yang ni at least berdasarkan apa yang kamu faham.
Okey, kita cuba maksudnya S ni sebagai pilihan kita. Yang pertama, bukaan masuk dia mesti besar. Jenis bilah dia mesti bilah titanium. Lepas tu kebuk pembakaran dia nak besar. Dan juga exhaust dia mesti kecil. Okey, kita akan ceritakan semuanya berkenaan dengan yang S sahaja. Okay, yang pertama, bukaan udara masuk, pilihan kita adalah besar. Ni yang bagus 3 kolom ni. Sebab apa? Kadang-kadang pelajar dia tulis bukaan udara masuk, dia tinggal. Dia lupa nak tulis ni adalah besar, mestilah besar. Dia tak tulis. Jenis bilah enjin, dia tulis titanium kat sini. Itu kalau 2 kolom. Tapi kalau 3 kolom, jenis bilah titanium, pilihan kita adalah titanium. Tak tulislah kat sini. Kamu tulis kat sini. Jenis bilah enjin, pilihan kita adalah titanium. Kebuk pembakaran, besar. Bukaan gas exhaust, kecil. Yang ni untuk 3 kolom. Yang mana dia lebih nampak lebih ni lagi. Dan apa reason kita pilih benda yang kita dah tulis kat sini. Okay, yang pertama, bukaan udara masuk besar. Apa sebab kita nak pilih besar ni? Sebab lebih banyak udara masuk. Lebih banyak udara masuk ke dalam enjin. Lebih banyak udara masuk ke dalam enjin. Ataupun ke dalam kebuk pembakaran pun boleh lah. Okey, kalau boleh satu ciri dan pilihan kamu tu dapatkan 2 sebab. Kalau dapat 2 sebab lebih baik. Sebab apa? Pemeriksa dia akan cari jawapan yang mana terbaik, yang mana betul. Jadi tak semestinya kamu ada 4 ciri, 4 sebab. Tak semestinya. Kamu ada 4 ciri, mungkin kamu boleh letak 6 sebab. Kan? Mungkin satu ni ada 2, yang lain ada satu-satu, tak ada masalah. Okay, contoh yang ni, bukan kenapa kamu nak lebih banyak udara masuk, lebih banyak udara masuk, lepas tu lebih banyak ataupun kamu tambah lagi apa, boleh letak lagi lebih, kejap cukup padang. Okay, lebih bertambah bahan bakar, ataupun sebab dia bahan bakar tak boleh sebab dia udara kan. Bahan bakar bercampur dengan oksigen lah, boleh tak? Bahan bakar bercampur dengan oksigen. Oksigen ni daripada udara yang masuk tu lah. Bahan bakar tu ialah dia punya kerosene lah. Biasa kalau enjin jet Okey. Tak semestinya dia. Dua pun cantik lah. Okey, dah cantik. Seterusnya, bilah. Jenis bilah kamu pilih titanium. Kerana apa? Kamu terus kata situ kuat. Dah, satu perkataan. Boleh, tak ada masalah. Tahan lasak. Tidak mudah patah. Ini semua reason-reason yang kamu boleh letakkan. Tak ada masalah. Tak letak 3 pun boleh. Okay. Alright. Sebab tu kamu pilih titanium, tak pilih besi. Kalau besi mungkin kamu tidak berkarat ke. Kan? Titanium ni lebih biasa tahan lasak lah. Tahan lasak. Ataupun tidak mudah patah. Kamu boleh letak je yang ni. Kebuk pembakaran besar. Yang ni pun boleh juga. Apa lagi? Lebih banyak bahan api dibakar. Lebih banyak bahan api dibakar. Okey. Kan? Kenapa nak kebuk pembakaran besar? Sebab lagi banyak bakar. Bila lagi banyak bakar, lagi banyak dia menghasilkan gas exhaust untuk menghasilkan pecutan yang lebih tinggi. Kan? Bolehlah kebuk pembakaran besar, lebih banyak bahan api dibakar. Lagi apa lagi ya? Kalau tak ada reason yang kedua tak apa, satu pun cukup. Yang paling kamu confident, dah cukup yang tu. Bukan gas exhaust kecil. Bila kecil, apa jadi? Menghasilkan halaju yang tinggi. Okey, menghasilkan halaju yang tinggi. Ataupun momentum yang tinggi. Momentum ke belakang. Momentum dengan halaju kan sama. Sebab dia adalah P sama MV kan. Bila halaju tinggi, momentum tinggi lah. Letak je. Momentum ke belakang yang tinggi. Nampak? Nampak tak nampak? So sekarang ni kamu dah ada 8 maklumat. Apa kamu pilihan kamu dan juga kamu punya reason. Di sini dia akan tandakan. Okay, sekiranya betul lah. Bukaan udara masuk besar, memang besar. Skema kata besar, maka pertama kamu dapat. Jenis bilah enjin memang nak titanium. Skema kata titanium, tak boleh besi. Okey, maka 3.
Kebuk pembakaran mesti besar. Markah yang ke-5. Bukaan exhaust mesti kecil. Maka dia markah yang ke-7. Kamu dah dapat 4 markah. Sekiranya pilihan kamu betul, 4 markah dalam tangan. Bukan sahaja 4, dia boleh jadi 6. Sebab bila kamu dah pilih ni, kamu mesti akan tulis kat bawah ni. Saya memilih enjin jet S. Tulis S saja, markah yang ke-9. Markah yang ke-9. Kerana apa? Apa tadi yang ciri pertama? Bukaan udara. Saiz bukaan udara masuk adalah besar. Lepas tu jenis bilah enjin adalah titanium. Lepas tu lagi, kebuk pembakaran yang besar. Kebuk pembakaran besar dan bukaan gas exhaust adalah kecil. Nampak? Kamu ulang balik ciri. Jangan ulang reason. Ulang ciri balik. Bukaan dia. Tapi berserta dengan pilihan lah. Kamu sebut. Kerana saiz bukaan udara masuk besar. Jenis bilah adalah titanium. Kebuk pembakaran besar. Dan bukaan gas itu adalah kecil. Ini kamu akan dapat markah yang ke-10. Berapa markah dah? Kamu pilih betul 6 markah. 6 markah dalam tangan kamu. 6 markah. Belum tengok result lagi. Okay, 6/10 dah dapat. Alright, sebenarnya markah ke-10 ni tak semestinya kamu tulis yang ni. Tapi lebih baik tulis. Kena tulis. Sebenarnya kalau markah ke-10 biasanya, kalau betul 1, 3, 5, 7, markah ke-10 automatik dapat. Okay? Tapi lebih baik kamu tulis. Kena tulis. Kenapa kamu pilih S? Kerana saiz bukaan dia besar, jenis bilah dia titanium, kebuk pembakaran besar dan juga gas exhaust yang kecil. Lepas tu baru dia akan tengok, pemeriksa akan tengok bukaan udara besar ni, apa reason kamu? Nak besar disebabkan oleh banyak udara masuk. Okey, maka yang kedua. Betul dengan ni. Lepas tu jenis bilah dia titanium, kuat, tahan lasak. Okey. Yang ni dia akan bagi markah keempat. Yang ni kalau dah ada, dia akan bagi situ GV. Apa itu GV? Given. Dah pun diberi markah untuk reason bagi bilah ni. Dia akan bagilah. Yang ni pun samalah GV. Tapi dia tak right lah. Dia tulis GV lah. Okey. Seterusnya permukaan besar. Lebih banyak bahan api dibakar. Okey. Markah yang ke-6. Gas exhaust kecil menghasilkan halaju yang tinggi. Memang betul. Kalau kamu tengok air. Kita nak siram pokok kan. Banyak kali mungkin cikgu dah cerita yang ni. Kalau kita siram pokok tu tak sampai, yang pokok tu jauh sikit, macam mana kita buat? Kita picit hujung hose pipe air tu kan. Kita picit supaya air tu pergi laju. Sebab tu sama macam ni lah. Kalau gas exhaust dia besar sangat, dia keluar macam tu, dia akan menghasilkan momentum yang halaju yang kurang tinggi. Tapi bila dia kecilkan dia punya exhaust punya apa nama cikgu nak panggil apa? Bukaan gas exhaust. Betul lah. Dia punya nak kata muncung. Macam muncung lah. Muncung jet yang belakang tu. Dia kecilkan. Maka dia akan menghasilkan halaju yang lebih tinggi. Sebab cikgu selalu cuma tahun ni je tak ada. 5 Langkawi. Siapa tahu orang Penang mungkin tahu kot. 5 Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition. Setiap tahun. Daripada tahun 1991. Cikgu dah ajar 5. Sampailah tahun 2019. Cikgu tak pernah miss. Memang cikgu akan balik kampung untuk tengok cerita ni. Cerita pula. Dia punya pameran lah. Pameran jet dengan ni kan. Dan cikgu sangat suka tengok pameran jet lah sebab dekat dengan rumah cikgu. Lebih kurang dalam 7 minit dah sampai lah ke airport. Okey. Jadi kalau kamu tengok dia punya exhaust tu, dia boleh, kalau Sukhoi Russia punya ni kan, dia boleh kecilkan, besarkan. Kalau dia nak take off dengan orang panggil apa? Full throttle. Full throttle ni dia panggil dia afterburner. Dia akan kecilkan dia punya exhaust tu. Kau boleh nampak dia punya api dia keluar tu. Oh lama. Subhanallah. Sebab apa? Dia nak menghasilkan halaju yang tinggi, maka dia hasilkan momentum ke belakang yang tinggi. Bila momentum ke belakang tinggi, dia akan menghasilkan momentum ke depan. Sama macam roket tadi yang juga tinggi. So menghasilkan halaju yang sangat-sangat tinggi lah bagi jet tersebut. So menghasilkan halaju yang tinggi, ini markah yang ke-8. Yang ni pun GV lah. Dah betul. Okay. Kadang-kadang yang atas salah. Dia tengok jawapan yang ni pula. Oh mungkin betul. Dan tak semestinya dia tengok secara selari. Contoh jenis
bilah enjin, tiba-tiba kat bawah ni kamu tulis kuat kat bawah. Di sini salah. Jawapan kamu ada di bawah. Pun diberi markah sebagai markah yang jenis bilah enjin ini. Okey ya. Dia akan cari markah di mana-mana. Jadi inilah complete 10 markah. Markah pertama, markah kedua, markah ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, sampai situ boleh ikut tak? Boleh. Cantik, cantik. Alhamdulillah. Okey, mari kita pergi yang seterusnya. Alright. Jadi, ingatlah pilihan penting tau. Sangat penting. Kalau betul pilihan kamu, insya-Allah, insya-Allah. Okey, seterusnya 9C. Okey, 9C. Setiap kali tulis, kalau boleh tulis macam ni ya, 9C. Supaya senang pemeriksa tengok kertas kamu, dia tahu ini soalan nombor apa. Sebuah pesawat mempunyai daya tujah ke depan. Daya macam biasa, saya tak rela gagal ujian. Maksudnya apa? Kita senaraikan dulu apa yang dia bagi. F dia ialah 2.0 kali 10 6 Newton. Jisim pesawat adalah 4. Okey, mass 4.0 kali 10 5. Okey, seterusnya. Apa lagi? Hitung pecutan pesawat. Easy kan? Dah, apa lagi formula? Senarai dah senarai, tak perlu tukar semua. Rumus. Rumus dia adalah F sama dengan MA, maka A sama dengan F per M. Cikgu lebih suka ubah formula dulu baru masukkan nilai. Kadang-kadang kamu nak ganti dulu pun boleh. Kejap ya, ada orang nak masuk. Selamat datang kepada Intan Afrina daripada SMK Pandan, Kuantan Pahang. Okey. So F dia apa? F dia masuk je lah nilai, gantikan. F dia adalah 2.0 kali 10 6 perkan dengan jisim dia 4.0 kali 10 5. Tekan kalkulator, kamu akan dapat berapa? 0.5 kali 10 ataupun 5 kali 10 apa ni? 24 dah 0.5. 5 kali 10 1. Ataupun 5 saja. 5 je ni, 5 kali 5 lah. Ialah 5 meter per saat. Kuasa negatif 2 5 meter per second square. Okey, boleh tak boleh? Boleh. Okey, cikgu jawab sendiri, tak apalah. Jadi cikgu harap semua markah dia kat mana? Kat sini satu markah, kat sini markah yang kedua. Okey, cikgu harap kamu dapat ikut yang ni sebab senang je ni. Kita nak laju sikit. So, pesawat udara mesti mencapai kelajuan 110 meter per saat untuk membolehkannya berlepas. Hitung panjang minimum. Panjang ni apa? Sesaran lah. Landasan yang diperlukan untuk pesawat udara ini. Maksudnya dia nak terbang. Dia punya ni, okey. Maka kita keluarkan. Yang ni CO, ni C1. Ini C2. Ingatlah, soalan macam ni biasanya dia ada kaitan dengan soalan yang di atas. Iaitu kita panggil dia soalan yang berkait. Di atas dah ada dah. Lepas tu dia tanya yang bawah ni. Dia ada kaitan dengan yang atas. Mungkin kita perlukan guna nilai yang kat atas. Okey, sekarang ni dia kata mencapai kelajuan. Maksud dia hal laju akhir dia 110. Hal laju awal dia mesti mula daripada kosong. Kan? Lepas tu dia kata hitung panjang. Okey, maksud dia landasan tu, S dia. Dia punya displacement ataupun sesaran dia. Sesaran dia berapa? Dan dia ada bagi masa tak? Tak ada bagi masa. Kita gunakan pecutan ini. Sebab kita nak guna formula yang kita biasa dengar untuk ni. Iaitu kita ada buat. Lepas buat kita ada vuzas. Selalulah tengok formula kat depan. Buat vuzas sutat. Sutat. Macam tu. Lagi satu kita ada SUV. S dengan U campur V per dengan 2. Darab dengan T. Ni SUV yang dua lah. Okay, daripada keempat-empat formula ni, formula mana kita nak pakai? Kena tengok apa yang kita ada. Kita ada VUSA. VUSA. Kita nak S. Yang ni tak boleh pakai sebab kita tak ada T. Yang ni pun kita tak boleh pakai, kita tak ada T. Yang ni kita tak ada T juga, tak boleh pakai juga. So kita kena pakai yang kedua ni lah. Maka kita pun tulis formula kita. V square sama dengan U square campurkan dengan 2AS. Alright. U square kita apa? U kita kosong. V square kita 110 kuasa 2.
campurkan dengan 2, A kita 5, S. Pusing, maka kita akan dapat S kita sama dengan 10. 110 kuasa 2 bahagi dengan 10. Kamu tekanlah kalkulator, kamu sepatutnya dapat 1210 meter. Okay, boleh tak boleh? Air slow boleh? Boleh tak boleh? Boleh, cikgu. Wow, betul. Thank you. Okay, Alhamdulillah. Berapa markah? 2 markah. 2 ke 3? 3 markah. 3 markah maksudnya kat sini 1. Kat sini markah yang ketiga. Kat tengah ni, calculation yang kamu buat ni, dia akan bagi lagi markah yang kedua lah. Maksudnya dia kena tulis lah. Berapa ni? S sama dengan 110 kuasa 2 apa? Aduh, mana calculator cikgu? 110 square. 12,100. 12,100 bahagi dengan 2,510. Bagi 10. Dapatlah 1,210. Itulah dia. Okey, seterusnya. Soalan bahagian C. Terus masuk section C. Kita ada 20 minit lagi. Allahu Rabbi. Okey, bahagian C. Okey, yang ni soalan bahagian C dia adalah soalan modifikasi. Yang 10 markah tu. Yang tadi justifikasi. Kita pilih yang mana terbaik. Yang ni modified. Kita buat modified. Sebelum tu kita kena jawab dulu soalan yang ni lah. Sebelah ni. Sebelah poin 1 menunjukkan seorang pemain bola lisut memukul bola dengan perlahan. Lepas tu Raja sebelah poin 2 menunjukkan seorang pemain bola lisut memukul bola dengan halaju yang tinggi. Tadi perlahan. Ni tinggi pula. Tengok tangan dia. Ni sampai kat sini. Berhenti dah. Yang ni dia hayun sampai ke belakang. Okay. Dia ada buat perbuatan ni. Perbuatan dia adalah ikut lajak. Follow through. Follow through. Apakah maksud halaju? Okey. Sebelah A. Apa maksud halaju? Kadar perubahan sasaran. 1 markah. Okey. Lepas tu B pula. Okey. Dengan menggunakan raja sebelah poin 1 dan sebelah poin 2, bandingkan. Yang ni soalan bonus ni. Senang. Paling senang dalam Malaysia yang ni. Jadi pastikanlah kamu tak salah. Yang pertama, kamu bandingkan apa? Kamu bandingkan jisim bola. Lepas tu, halaju kayu pemukul. Dan daya yang dikenakan. Okey, dia ada 3 perkara kamu boleh bandingkan. Yang pertama, ialah jisim bola. Jisim bola. Silap pula tulis J-A-R-A. Raja sebelah poin 1 sama dengan raja sebelah poin 2. Dah bola lisut. Mesti jisim sama tak? Bola yang sama. Kita anggap bola yang sama. Sebab dia tak bagi tahu jisim. Tapi kita tengok bola yang sama. Jisim dia sama lah. Ataupun kamu nak tulis sama dengan pun boleh. Tak ada masalah. Tak nak guna simbol. Boleh. Tulis sama dengan. Depan ni wajib ada perkataan jisim ni. Benda yang kita nak bandingkan itu, dia punya, kita panggil apa? Dia punya kuantiti fizik dia wajib ditulis. Tak sama macam soalan section A. Kita boleh tulis terus. Raja sebelah poin 1 lebih besar, lebih kecil kan. Yang ni kena tulis. Wajib tulis. Lepas tu, ni poin yang pertama. Poin yang kedua, halaju kayu pemukul. Halaju kayu pemukul. Okey, halaju kayu pemukul raja 11.1 kurang daripada raja 11.2. Nampaklah. Sebab yang tadi dia kata perlahan, yang ni laju. Jadi 11.1 kurang daripada 11.2. Okey, 2 perkara dah. Yang ketiga, daya yang dikenakan. Daya yang dikenakan ke atas bola kan? Tulislah ke atas bola raja 11.1 dia pukul perlahan. Jadi daya dia pun kecil lah. Kan? Kurang juga daripada raja 11.2. Okey, ini kaedah untuk kamu tulis. 3 poin. Jangan tulis bersambung-sambung. Janganlah peninglah pemeriksa, kesian dia. Okey, jadi tulis macam ni supaya dia tengok, senang. Kamu bandingkan dengan sangat baik. Kalau buat table pun cikgu tak galakkan sangat lah. Lebih baik kamu buat dalam bentuk ayat macam ni lah. Mudah je. Mudah. Okey, seterusnya. 3 poin dah kamu buat. 3 markah dah dapat. Nyatakan hubungan antara halaju dengan momentum. Soalan ni cikgu dah jumpa lah. Soalan yang KSSM ni. Dia agak lain sikit daripada yang sebelum ni. KBSM. KBSM, kenapa cikgu nak susun 11.1, 11.1, 11.1 kat depan? Sebab dia ada kaitan. Dia biasanya, dia akan tanya, apakah hubungan antara
daya dengan hal laju. Nampak? Jadi untuk yang cikgu tengok KSSM ni, dia macam lain sikit. Dia tak kait pun dengan tiga-tiga benda ni. Dia kait dengan benda yang lain. Dengan tentang pengetahuan kamu tentang konsep hal laju, momentum. Untuk tajuk ni lah. Kan? Tengok dia tanya apa. Dia tanya ialah, nyatakan hubungan antara hal laju dengan momentum. Kita tahu dah bahawa momentum P sama dengan mv. Dah kalau momentum tu V dia tinggi, maka momentum dia akan tinggi jugalah. Sebab dia bukan dah terus kan. Kamu pun tulis, ini B1 Alamak, cikgu salah tulis tadi, kejap. So sini adalah B1. Ni 2 pula. 2 dia hubungan dia. Hal laju dengan momentum. Semakin, guna ayat semakin. Semakin bertambah. Bertambah hal laju. Semakin bertambah momentum. Nampak? Dapat 1 markah. Lepas tu dia tanya apa lagi? Hubungan momentum dengan hal laju. Lepas tu nyatakan hubungan di antara perubahan momentum dan impuls. Perubahan momentum dan impuls. Sebab impuls adalah perubahan momentum. Maka dia juga adalah sama macam tadi lah. Berkadar terus ataupun semakin bertambah perubahan momentum, semakin bertambahlah impuls. Yang ni konsep impuls yang kamu kena tahu lah. Sebab perubahan momentum, impuls tu formula dia adalah Ft sama dengan mv tolak dengan mu. Iaitu momentum akhir tolakkan dengan momentum awal. Alright, boleh Jadi kamu akan sebut apa? Semakin bertambah perubahan momentum, semakin, cikgu tulis macam ni kamu tulis bagi penuh semakin bertambah impuls. Sebab cikgu tulis lambat, cikgu memang tak tahu sejak dari Azali kot. Tulis memang lambat. Kalau tulis cantik, kena lagi lambat. Kena slow 8 kali slow daripada yang ni. Baru boleh tulis cantik-cantik. Satu-satu. Kalau tulis laju macam ni lah. Ni kira peda betul-betul ni. Bagi nak cantik. Kan? Tapi memang tak cantik. Tulisan engineer. Alright. Okay. Tapi cikgu bukan engineer pun. Okay. Boleh dapat tak dapat ni? Boleh cikgu. Cantik. Alright. Kalau boleh kita terus pergi kepada yang C. Sebab masa kita dah hampir-hampir. Sebab kita ada soalan 10 markah tu belum jawab lagi ni. Soalan seterusnya. Ke kamu nak jawab, nak ambil dia dulu? Cikgu tak tanda lagi. So, tadi jawapan dia kadar perubahan sesaran ni ialah hal laju. 1 markah. Jisim bola raja tu sama dengan ni ialah markah yang markah pertama. Hal laju kayu pemukul kurang daripada ni. Markah kedua. Yang ni dia kata 3 markah, markah yang ketiga. Yang ni markah yang pertama balik. Yang ni pun markah yang pertama balik. Sebab dia ada B2 dan B3. Ni B3. Tulis setiap anak soalan tu kena tulis dia punya ni. Supaya pemeriksa tengok, pemeriksa tahulah apa benda yang kamu baca soalan kat mana dan kamu tulis jawapan dia kat mana. Alright, seterusnya C. Ni C pula. Raja 11.3 menunjukkan seorang budak perempuan memakai topi keledar dan pad keselamatan semasa bermain papan selaju. Skateboard. Nama dia papan selaju. Kan, skateboard. Dia ada pad keselamatan dekat siku, dekat lutut. Dekat tangan pun dia pakai jugalah. Kalau kita macam beginner kan, nak main benda lah ni, memang kompon-kompon jatuh tu golek punya. Okay, cikgu tak pernah main benda lah ni. Tapi cikgu pernah pakai rollerblade. Allahu Akbar. Nak berdiri macam orang cacat. Tergolek-golek. Tak boleh. Memang cikgu tak pernah main benda tu. Kalau main ice skating, cikgu rasa menerak terus atas ais. Okay, mari kita tengok topi keledar dia pakai. Kenapa dia pakai? Kan? Terangkan mengapa budak perempuan tersebut perlu memakai topi keledar dan pad keselamatan. Bila sebut terangkan, kamu boleh buat dalam bentuk berapa markah? 4 markah kan? Dalam bentuk ayat dan juga dalam bentuk point-point. Okay. Ayat tu maksudnya 1 point, 1 ayat penuh. Okay. Berapa markah ni? 4 markah. 4 point minimum. Lebih baik 5, 6. Okay. 5 ataupun 6. Okay. Yang pertama kita cerita pasal helmet dulu. Okay. Helmet keras melindungi kepala. Okey. Lepas tu, poin yang kedua. Bahagian dalam helmet diletakkan apa benda dia letak? Foam. Diletakkan
diletakkan, apa nama benda tu, gabus ke? Foam ni apa? Subhanallah, subhanallah. Gabus lah, letaklah gabus yang boleh memanjangkan masa hentakan ataupun masa pelanggaran semasa terhentak. Semasa terhentak. Okey, itu cerita pasal helmet kan? Okey, lepas tu yang ketiga, pek keselamatan siku dan lutut. Apa ni tulis ya? Pek keselamatan siku dan lutut memanjangkan kejap macam memanjangkan masa pelanggaran. Okey siku dan lutut mempunyai span. Span, nak sebut span tadi tak keluar-keluar. Mempunyai span di bahagian dalam. Okey, lepas tu kamu boleh buat je dalam bentuk point lagi. Boleh apa tau? Mengurangkan daya impuls semasa terjatuh ataupun terhentak pun boleh. Daya impuls dikurangkan dengan memanjangkan masa pelanggaran. Okey, itu dia. Cikgu baca balik ni sebab cikgu rasa kamu memang tak faham cikgu tulis. Okey, helmet keras melindungi kepala. Bahagian dalam helmet diletakkan gabus ataupun span tadi yang boleh memanjangkan masa pelanggaran semasa terhentak. Pek keselamatan siku dan lutut mempunyai span di bahagian dalam. Jadi dia akan apa? Mengurangkan daya impuls semasa terjatuh ataupun terhentak. Daya impuls dikurangkan dengan memanjangkan masa pelanggaran. Last kali kita kata apa? Mengurangkan apa cikgu tulis ni? Mengurangkan apa? Mengurangkan risiko kecederaan kepada budak itu. Kan kita cerita pasal budak kan? Mengurangkan risiko kecederaan kepada kepala lagi apa? Siku dan lutut budak itu. Kamu cerita berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. InsyaAllah 4 tak boleh sangkut. Kan? Kalau konsep kamu betul, kamu terang dengan ni, insyaAllah 4 markah dalam tangan kamu. Okey, boleh dapat tak boleh? Boleh. Alright. Okey, so jadi 4 markah, 4 poin lebih bukan 4 aja, kalau boleh 5. 6 pun tak apa Okey, seterusnya mari kita tengok soalan yang terakhir ni, 10 markah. Rajah 11.4 menunjukkan seorang lelaki melompat dari sebuah bangunan. Buat pasal mamak ni, buat apa? Bunuh diri. Bukan ke atas beg keselamatan. Ni nampak dia baju merah ni terjun, dia landing. Landing cara mana yang paling baik? Dengan kaki dulu ataupun dengan belakang dulu macam ni? Baik. Any respon? Tak ada. Sudah pasti dengan belakang dengan kaki bahaya walaupun dia angin keselamatan, tapi dia boleh sebabkan luas permukaan yang kecil, tekanan boleh jadi tinggi. Lepas tu pula kalau dia tak sempat bengkok kaki dia tu, maka daya impuls akan tinggi. Dia ada kaitan dengan daya impuls lah. Sebab daya impuls formula dia F sungan MV tolak MU bagi dengan T. Ni T ni masa pelanggaran tu yang kita tak ni. Sebab tu dia jatuh di atas beg udara. Kita nak panjangkan masa supaya daya impuls ni berkurang. Itu konsep asas untuk yang tajuk ni. Okey. Sebagai pegawai keselamatan, anda diberi tugas untuk mereka bentuk satu beg angin keselamatan
yang digunakan untuk menyelamatkan orang sekiranya berlaku kebakaran. Kamu kena buat beg ni. Ni beg yang awak nak tuju ni. Okey, rekaan kamu perlu berpandukan aspek. Ini yang kebat dia sekarang ni. Ini yang kebat ni 10 markah reka cipta. Ini tahap yang paling tinggi dalam taksonomi Bloom. Okey, rekaan kamu perlu berpandukan aspek bahan yang digunakan dan ciri-ciri beg angin keselamatan digunakan untuk menyelamatkan orang. Berikan satu sebab bagi setiap aspek yang dinyatakan. So, bahan dan juga ciri-ciri beg. Dia sebut yang ni je. Zaman dulu, KBSM dia akan sebut. Dia akan sebut dari segi bahan. Lepas tu bentuk lah. Lepas tu dia kata, apa lagi, ketinggian ke. Dia akan sebut dia punya ciri tu. Jadi kamu just cari reason. Yang ni tidak. Untuk KSSM, dia sebut macam ni lah. Terlalu general. Tapi dari satu side yang lain, kita nampak lebih mudah sebab idea kita lebih banyak, lebih mudah, lebih bercambah supaya kita fikir dengan lebih panjang kan. Okey, mari kita tengok yang ni. Dia nak bahan dan juga ciri-ciri beg. Kita buatlah kolom macam yang tadi juga. Sengit tak apalah kamu nak 3 kolom ke 2 kolom, buat 3 lah Yang mana nak 2 pun boleh juga. Yang tu biasa kamu tengok di sekolah dia akan ada yang 2, ada yang 3. Tapi biasanya 2 lah. Tak ada masalah. Yang ni tak bagi markah apa-apa pun. Okay, yang pertama adalah ciri. Lepas tu apa pilihan kita. Dan juga sebab kita pilih itu. Okey. Okay, yang pertama. Dia kata bahan. Kita nak bahan yang digunakan. Digunakan nak buat apa ni? Yang digunakan untuk buat beg tadi lah. Bahan yang digunakan. Yang pertama, kita nak kuat. Ada reason dia. Nampak? Dari segi bahan ni saja kita boleh bagi 2-3 perkara yang kita boleh ceritakan tentang bahan saja. Okay, bahan yang pertama kuat. Bila kuat, dia tak mudah koyak lah. Okay, tidak mudah koyak. Jadi, tahun lepas, kalau kamu tulis mudah digunakan, mudah ni. Okey, perkataan mudah ditolak terus tahun lepas. Jadi pastikan tapi tidak mudah diterima lah. Kalau contohnya ada satu ayat tu, kenapa kita nak gunakan bahan radioaktif dalam bentuk pepejal? Jawapan dia adalah mudah dikendalikan. Easy to handle. Yang tu diterima. Easy to handle. Sebab bahasa Inggeris pun disebut easy to handle. Mudah untuk dikendalikan. Tapi yang lain mudah dibawa, mudah ni tak diterima. So jangan guna ataupun kalau boleh elakkanlah kamu guna perkataan mudah-mudah. Tapi kalau tidak mudah koyak macam ni, kalau kuat kita nak cakap apa lagi? Tidak mudah koyak. Macam susah kan? Tidak mudah koyak. Okey, diterimalah diterima. Okey, itu untuk kuat. Lagi apa lagi? Kalau dari segi bahan, kita boleh sebut ciri dia. Contohnya mungkin dia adalah kalis api. Kalau kalis api tidak mudah terbakar. Okey, tidak mudah terbakar. Apa lagi ciri? Kalis air. Ini semua ciri-ciri yang kita boleh masukkan dari segi bahan ya. Kalis air tidak mudah basah. Tidak mudah basah ataupun apa, tidak menyerap air. Tak ada masalah, kamu letak je. Tidak waterproof tidak menyerap air. Okey. Lagi apa lagi? Itu dari segi bahan. Dah ada 3 perkara kat sini. Sepatutnya kamu dah boleh dapat 6 markah kat sini. Okey, tapi dia ikut skema jugalah. Kadang-kadang untuk bahan dia katakan 4 markah. Dia bagi kuat, tidak mudah koyak. Kali api, tidak mudah terbakar. Okey, dah dapat ada. Seterusnya, katakanlah ini dah ada bahan, kita nak cerita tentang ciri-ciri lain pula. Mungkin kita boleh cerita pasal saiz dia. Saiz beg angin. Saiz beg angin. Nak saiz kecil ke saiz besar? Mesti nak saiz besar. Kalau kamu buat 2 kolom, kamu terus tulis saiz beg angin mesti besar. Macam tu. Itu untuk 2 kolom. Pilihan tu dia masuk sekali dalam ayat yang kamu tulis ciri-ciri tu. Yang macam tadi, bahan yang digunakan kuat. Bahan yang digunakan kalis api. Bahan yang digunakan kalis air. Macam tu pun boleh. Okey. Kalau macam ni kita buat lebih nampak mudah kita baca kan. Saiz beg angin besar. Kenapa nak besar? Mudah dilihat. Tak boleh ni guna perkataan mudah ni. Kita tukar sikit lah sebab dia tak terima kan. Kita tulis dapat dilihat. Dapat dilihat dari tempat tinggi.
Kan kita nak letak supaya orang terjun kan. Kalau benda tu kecil sama besar dengan tilam bujang tu, macam mana dia tingkat 10? Mana tilam ni? Kan? Terjun-terjun je atas kereta. Dia ingatkan tilam, rupanya kereta. Dah mati. Bermaksud kita kena buat besar lah. Besar. Sama saiz dengan 5 buah lori ke. Kan? Besar. Okay, lepas tu dia punya saiz. Kita boleh letak saiz. Ataupun dapat dilihat dari tempat tinggi. Ataupun ada maklumat lain. Kita boleh letak reason yang kedua. Merangkumi kawasan yang besar. Dia bukan senang kalau terbakar ramai-ramai nak terjun ke. Merangkumi kawasan. Biasa dia tak boleh terjun sekali sebab nanti dia akan melambung. Macam prinsip Pascal kan. Dia akan tolak. Merangkumi kawasan yang besar. Dah 2 reason. Okey, cukup tu. Lepas tu yang ketiga. Kamu bagi ketebalan. Ketebalan apa? Ketebalan tilam tu lah. Beg angin. Ketebalan beg angin. Mesti nak tebal. Okay. Tebal. Maksud dia ataupun tinggi. Mengurangkan daya impuls. Mengurangkan daya impuls. Kamu kaitkan juga mengurangkan daya impuls ni maksud dia apa? Masa hentaman panjang. Masa hentaman adalah panjang. Boleh letak 2 result, tak ada masalah. Kalau kamu nak buat kolom pun boleh lah ni. Ni boleh buat kolom. Okey. Ketebalan dah, lagi apa lagi? Lepas pada ketebalan, kamu boleh letak warna pula. Warna beg. Warna beg. Okey, warna beg terang. Dah kenapa pula terang? Supaya macam tadi lah. Dapat dilihat dari tempat tinggi. Dapat dilihat dari tempat tinggi. Cikgu, jawapan sama dengan atas ni. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey? Kalau memang reason itu sama, tak ada masalah. Contohlah, kamu dah pelajar tingkatan 5 lah. Pelajar tingkatan 4 mungkin tak belajar lagi. Tajuk rintangan. Contoh kan, kita gunakan wire yang panjang. Menghasilkan rintangan yang tinggi. Lepas tu kita gunakan wire jenis nichrome. Kerana rintangan yang tinggi. Rintangan tinggi. Tak ada masalah. Okey? Reason yang sama, tetapi ciri yang berlainan. Pun diterima. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay, warna beg terang. Kenapa terang? Dapat dilihat dari tempat yang tinggi. Dah dia duduk atas tingkat atas kan. Macam tadi tingkat 10 nak terjun. Kalau warna tu hitam sama macam jalan, dia pun duk cari mana-mana kan. Dalam dia terjun atas jalan tak. Tu yang bahaya. Sebab tu kita kena buat terang. Tengok. Warna dia kuning, menerang macam tu. Dia terjun, senang. Dia nampak kan? Tu terjun. Kalau apa memang dia takut pun, at least dia nampak, macam tebal dia pun terjun. Okey, apa lagi ciri yang lain yang kita boleh terapkan dalam beg angin ni? Sebab apa? Dia nak dalam waktu kecemasan. Mestilah kalau boleh ketumpatan. Apa nak kita kaitkan dengan ketumpatan? Ketumpatan ni tak ada benda lain. Dia kaitkan dengan ringan ataupun berat. Ketumpatan dia rendah. Kita nak benda yang berketumpatan rendah supaya apa? Ringan. Satu perkataan je. Ketumpatan rendah, ringan. Cukup. Nak lagi ni lagi, nak tambah lagi. Mudah dibawa. Mudah kita kan kata tak nak guna mudah. Senang dibawa. Kita ubah sikit ayat dia. Senang dibawa. Senang dibawa. Dibawa pula dah. Ini bahasa Kedah ni. Senang dibawa. Kan, bawa KL sikit. Okey, senang dibawa maksud dia, bila berlaku kebakaran, terus seorang lari, masuk dalam store, ambil, tarik, seorang pun boleh bawa. Seorang pun boleh ambil. Pergi hamparkan, on dia punya pump. Pump tu akan terus mengepam beg udara ini. Contohnya, pengepaman tu juga mesti dalam masa yang singkat. Takkan 4 jam baru nak ni. Kalau 4 jam habis, hangus orang yang duduk atas-atas yang terbakar tu kan. Maksud dia, mesti ambil masa yang singkat. Kamu nak letak juga tentang ciri pump pun boleh juga. Tapi cukup ni, banyak ni. Dia 10 markah kan. Okey, jadi inilah antara ciri-ciri. Selain pada ketumpatan, kamu nak letak jisim pula. Jisim, kecil. Tapi jisim ni sebenarnya ada kaitan dengan ketumpatan lah. Sebab rho sama dengan M per V. Kan? Jisim kecil apa dia? Ciri dia ringan juga. Nak letak banyak pun boleh. Tak ada masalah. Tak mestinya 5. Kamu letak 5 apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun tak apa. Tak ada masalah. Letak 6. Ambil kau. Kan? Sebab memang markah banyak. Kalau 10 markah, pemeriksa akan ada mungkin 14, mungkin 15, mungkin 16. Dia punya nak bagi tu.
Okey, jadi kamu tak kena ini, mungkin kena yang lain. Tapi yang penting kamu masih boleh dapat 10/10 insya-Allah. Alright, jadi itulah yang kita boleh bincangkan pada hari ini. Nak screenshot kan? Tak payah tak. Kalau screenshot pun cikgu tak pasti kamu boleh baca ke tak ni. Okey, sampai setakat tu boleh ke? Boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi untuk hari ini selesailah kita punya tugasan untuk kelas tambahan kita hari ini, kelas tuition kita hari ini. Tapi cikgu nak buat kesimpulan pun tak boleh sebab benda perbincangan soalan kan. Cuma dalam tajuk ini, apa yang dibincangkan antaranya ialah berkenaan dengan prinsip keabadian momentum. Kena tahulah prinsip keabadian momentum itu ialah apa? Jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Lepas tu dia ada tiga jenis dah tu pelanggaran tu. Pelanggaran kenyal dengan tak kenyal. Lepas tu satu lagi lah letupan. Ingatlah formula dia. M1, U1, M2, U2 kan. Yang tu biasanya kita akan bincang. Kita dah bincang lah itu paper 1. Paper 1 banyak kita boleh tuliskan dia punya maklumat tu. Yang ni lebih pada fokus teknik menjawab dan juga aplikasi daripada apa yang kita belajar dalam tajuk ni. Alright. Lepas tu kita juga tengok berkenaan dengan daya impuls dan juga impuls. Kan? Ini semua aplikasi dah ni. Hukum Newton yang ketiga. Iaitu bila ada daya tindak akan ada daya tindak balas yang sama magnitude tetapi berlawanan arah. Banyak ni termasuk sotong yang kita belajar itu. Sotong kan dia bergerak kan. Cuk macam tu kan. Dia pergi ke belakang, dia lepaskan dia punya dakwat ke depan, dia tertolak ke belakang. Itu juga adalah hukum Newton yang ketiga. Termaktub juga dalam prinsip keabadian momentum. Dan lepas tu kita pergi juga kepada calculation sikit untuk FMA. Lepas tu daripada ni ada impulse lagi. Untuk ni ikut lajak ni sekiranya keluar lagi, tahun lepas dah keluar SPM. Ikut lajak adalah tindakan untuk menambahkan impuls. Dia menambahkan impuls, bukan menambahkan daya impuls. Dia menambahkan apa? Menambahkan impuls. Kalau sebut ikut lajak, dia menambahkan impuls. Iaitu menambahkan perubahan momentum. Maka bola itu akan lebih laju lagi bila dipukul dengan menggunakan ikut lajak. Antaranya main badminton, main tenis, main golf. Apa lagi yang ikut lajak? Yang dia pukul, dia terus. Dia ikut tangan dia. Main squash ke apa semua kan. Itu semua adalah teknik ikut lajak. Follow through dia panggil. Follow through. Lepas tu kadar perubahan momentum. Dan juga ini adalah daya impuls. F sama dengan MV telah MU bahagi dengan T, iaitu daya impuls. Daya impuls ni kita base kepada masa lah. Kalau masa tu pendek, maka daya impuls akan terhasil tinggi. Sebab tu kalau kita tengok orang piling, ketang, besi dengan besi, belaga kan. Sebab apa? Sebab dia punya nak menghasilkan masa yang sangat pendek untuk menghasilkan daya yang tinggi. Tapi ada waktu kita nak daya dia rendah macam ni. Kita pakai helmet, dalam helmet ada span. Kalau terjatuh, dia menyerak. Menyerak itu memanjangkan masa pelanggaran. Maka daya impuls akan berkurang. Dalam pad tu pun ada span. Kan? Kalau orang hantar barang sekarang, Shopee pun ada span. Ataupun dia balut dengan bubble wrap itu. Itu semua untuk mengurangkan daya impuls. Dengan memanjangkan masa hentaman. Dan last sekali kita pergi pada, ini mereka cipta berdasarkan daya impuls lah. Kenapa bagi jatuh di atas beg udara? Kenapa tak jatuh atas tilam yang spring kan? Itu tak boleh, tapi pada kelajuan yang tinggi memang tak boleh lah. Kalau yang paling cantik beg udara ataupun beg air. Beg air pun dia agak keras. Sebab yang ni dia boleh kompres, maka dia lebih baik menggunakan udara lah. Dan kita dah bincangkan dari segi saiz, dari segi warna, dari segi ketebalan, dari segi material dia bahan yang nak gunakan supaya lebih selamat bila orang terjun ke atas dia daripada kawasan yang tinggi. Kan kadang-kadang tak sempat nak selamat kan, kita guna yang ni lah. Alright, jadi sampai situ dulu untuk hari ni. Terima kasih banyak kepada semua yang kejap cikgu tengok ada berapa kehadiran ni. Alhamdulillah, kejap cikgu nak ambil gambar supaya ni siapa berani on kamera, on lah untuk kehadiran kita hari ni Baik. Jadi sampai situ dulu untuk hari ni. Mohon ampun dan maaf salah dan silap. InsyaAllah ada rezeki, ada umur. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih. Bye cikgu. Bye-bye. See you. Sama-sama. InsyaAllah khairul.